dan juga sign in dan masuk ke dalam portal dan klik saja logo Overdrive ni. Okay, boleh klik logo Overdrive ni, dia akan terus pergi ke sinilah, pnn.overdrive.com, dia akan terus pergi ke sini. Dan juga jika ada bila dah daftar, bila dah ada user ID dan password, masukkan user ID dan password you pusaka account tu, ataupun jika tak ada ataupun tak ingat password ke apa, masukkan sebarang nombor daripada PNN 001 sehingga PNN 999 So kat sini saya akan pilih PNN 753 7 ataupun 808 lah. Okay, so akan pilih nombor PNN 808 dan klik sign in saja. Okay. Alright, so kat sini kita dah ready untuk access ke semua buku di dalam PNN Overdrive ni lah. Okay. Alright, so satu lagi saya nak highlight kat sini untuk konsep PNN Overdrive ni adalah konsep digital library yang kita menggunakan konsep sama dengan traditional library. Maknanya buku, contohlah kalau saya dah pinjam buku Spiderline ni, so maknanya user lain tak dapat nak pinjam lagi lah buat dalam masa 7 hari. So selepas 7 hari buku ni akan dipulangkan secara automatik dan barulah user lain boleh pinjam buku ni. Okay. Alright. Okay, so saya akan cuba pinjam satu buku Alright, saya akan kat sini ada button search okay, kalau kita nak search apa-apa boleh kat sini. Mana soalan? Alright, okay, ada soalan tak boleh sign in daripada Penang, tak boleh sign in Overdrive. Tak boleh sign in Overdrive guna ni pilih library card number. Pilih library card number dan masukkan PNN 001 sehingga PNN 999. Saya tulis kat chat PNN 001 sehingga PNN 999. Pilih saja nombor apa-apa nombor. Okey, ataupun EB boleh. EB 001 ataupun sehingga EB 999. Ya. Suara agak bergema. Oh, ya ke? Bergema ke? Boleh buka atau buka pintu. Okay. Alright. Okay, saya sambung semula Okay. So kat sini kita boleh pilih type saja apa-apa buku yang kita nak baca lah, yang kita cari. Okay. So kat sini saya akan cari buku berkenaan meeting. Okay. Alright. So kat sini ada beberapa judul yang berkaitan dengan meeting lah. Dia akan merangkumi subjek, merangkumi publisher, merangkumi portal, apa-apa yang berkaitan dengan meeting lah. Okay, so kat sini saya akan pilih hello meeting ni. Alright, so kat sini pun kita dah ada kat sini dia tulis one copy of one available. Maknanya satu salinan saja yang available untuk dipinjam. So maknanya bila saya dah pinjam ni, pengguna lain tak dapat nak pinjam lah. Okay. So kat sini saya akan tekan borrow dan terus tekan borrow selama 7 hari dan terus read now in browser. So kat sini pada tulis kat sini saya boleh pinjam 9 judul lagi. Maknanya satu account boleh pinjam 10 buah buku, 10 buah judul dalam satu masa. Okay. Klik read now in browser. Okay, so ini adalah contoh satu buku yang dah saya buka. Admin boleh nampak ke? Buku boleh nampak? Okay, so kat sini ini adalah contoh e-book Alright, so kat sini kalau nak pergi ke nanti boleh cuba Okay, so saya akan cuba Google Label sebelum ke home.
Right, so saya akan cuba ni lah magazine so untuk magazine saya akan cuba satu judul Macworld lah. Okay, Macworld. Okay, untuk magazine ni bukan akan di-update setiap bulan setiap series terbaru dia akan update secara automatik ke dalam dalam library ni, dalam panel overrun tetapi kita juga boleh access yang back issue, maknanya siri-siri yang terdahulu. So kat sini yang paling akhir yang kita boleh access untuk judul MacBook ni adalah pada tahun pada November, kita boleh access yang untuk November 2020. Okay. Alright, so kita dah ada, kita dah ada 500 mata memandang Okay, terima kasih semua. Alright. Okay, untuk MacBook. Okay. Untuk majalah kita boleh access back issue juga kita boleh pinjam. Sama juga lah konsep dia, kita boleh pinjam dan borrow. Pinjam selama 7 hari. Tetapi untuk magazine dia berbeza sikit. Di kat sini dia tulis always available. Maknanya kalau 10 orang pinjam dalam satu masa pun dia takkan hilang lah. Maknanya dia tersedia untuk kesemua pengguna. Dia takkan, kalau saya pinjam, maknanya pengguna-pengguna lain pun boleh pinjam. Maknanya macam tu lah, always available, okay. Alright, so ini saya takkan, kita boleh cuba lah boleh cuba tekan borrow nanti. Okay, so kalau contoh lah, okay, kalau kita tak tahu kita nak search apa, okay, kita boleh pergi ke klik subject. Okay, klik subject. So kat sini pun dia ada format-format yang kita nak lah, ataupun kita all format kita cari saja subjek-subjek apa yang kita nak kat sini. Contohnya kalau kita nak baca novel ke yang novel-novel yang thriller ke, kita klik thriller dan terus kita akan keluar judul-judul novel yang ataupun buku-buku fiction yang berkaitan dengan subjek thriller. Termasuk audiobook pun ada dan juga e-book pun ada. Okay. Dan juga koleksi ni pun kita boleh koleksi ni kita boleh tengoklah buku-buku untuk e-book, buku yang terbaru, buku yang paling popular. Right, so sama juga dengan audiobook. Buku terbaru atau buku popular tu ada dekat bahagian collection. Okay, alright. Okay, so next saya akan sentuh bahagian kepada komik pula Okay, so kita pergi ke bahagian komik, saya tekan see all kat sini Okay, so kita akan kat sini kita ada Star Wars, Superman, sebanyaklah komik-komik yang menarik. Okay, alright, so kat sini pun ini semua original daripada Marvel kita boleh tengok kat sini kalau kita nak tengok, pergi ke bahagian klik buku tu, pergi ke bahagian detail, boleh tengok kat sini publisher Marvel. So kat sini kalau kita tekan Marvel, kita tekan publisher ni, so maknanya ke semua komik-komik ataupun buku-buku yang dikeluarkan oleh Marvel publisher akan keluar kat sini. Alright. So macam tu lah. Kat sini hampir kita ada 280 daripada publisher Marvel saja. Itu tidak termasuk dengan yang komik-komik yang daripada DC yang macam Batman, yang macam Superman, itu tak termasuk. Itu ada lagi. Itu daripada publisher yang lain. Okay, contoh kalau kita tak tahu nak klik kat sini, kita boleh terus search saja kat sini, kita klik saja, type saja Marvel dan kita terus search saja. Okay, so sama juga. Alright, okay, so saya tak cuba pinjam lah nanti minta tuan-tuan dan puan-puan semua boleh cuba sendiri lah Okay. Okay, next adalah buku audiobook. Alright, so buku audiobook kita boleh pergi ke bahagian collection dan kita
Saya akan klik audiobook kat sini lah, see all. See all maknanya semua buku-buku audiobook akan terpampang dekat sini. Okey, untuk audiobook ni ada sangat dekat Malaysia bagi saya dia macam baru-baru lagi lah nak popular, tapi dekat US, dekat Europe, buku audiobook ni sangat-sangat popular sebab mereka sangat menggunakan public transportation yang dekat crowded area, so mereka nak membaca just menggunakan audiobook ni dapat menggunakan earphone saja, dan buku ni akan bacakan untuk mereka. Okay, alright. Ada soalan Kejap Ha? Apa? Share screen? Oh, sekejap saya kena share screen balik. Saya tak tahu lah Google Meet ni ada masalah apa. Dia macam tiba-tiba. Tak apalah, tapi kalau rasa laju ke, rasa tak faham ke, boleh terus kat bahagian chat Oh. Okay, so ada soalan? Tak ada soalan Oh, sini. Okay, so ada satu soalan. Okay. Hai, saya Nurul. Buku yang kita boleh pinjam selama 10 hari ni, boleh tak kalau kita nak tamatkan pinjaman tu lebih awal? Boleh. So kat sini saya akan tunjuk daripada Puan Nurul Okay. Okay, untuk nak tengok kalau kita nak pulang secara awal, kita pergi saja My Account, kita klik loan. Loan maknanya senarai buku-buku yang kita pinjam lah. So kat sini dia akan tunjuk semua buku-buku yang kita pinjam dan klik return saja. Klik return maknanya buku dia terus di-returnkan ke library lah. Macam tu saja, senang. Kalau kita nak extend, boleh? Extend lebih dari 10 hari? 10 hari kita tak sebelum 7 hari tu, sebelum dia pulang secara automatik, dia akan boleh tengok kat dalam bahagian loan, nanti dia akan ada satu button extend. Maknanya kalau dalam sehari dua tu dia takkan ada lagi lah. Tetapi dalam hari yang ke-6 ataupun sebelum hari ke-7 tu, nanti dia akan ada appear satu button untuk kita extend. Okay, terima kasih. Soalan? Ada soalan lagi Okay, kejap. So kat sini bahagian My Account nanti boleh tengok lah. Kat sini ada bahagian loan. Loan ni adalah senarai buku yang sedang dipinjam. Hold dan wishlist nanti saya akan terangkan lah yang lain-lain ni. Okay, alright. So ada soalan daripada lagi kejap Okay, Nur Atirah. Okay, Nur Atirah binti Yusuf PNM. Okay, tumpah tanya, adakah koleksi buku audio bagi kanak-kanak read along akan ditambah lagi? Setakat sekarang hanya ada 310. Okay, untuk read along dalam marketplace dia masih belum banyak lah, sebab dia punya production dia agak sukar sikit. Tapi insyaAllah kalau ada yang terbaru, kalau ikutkan setiap tahun kita tambah lah kalau untuk judul koleksi read along. Okay. So macam mana nak tukar kata laluan daripada Puan Hanisa itu nanti boleh contact ke bahagian Yupusaka Alright, boleh akses guna app Cik Suleiman. Okay, boleh nanti selepas sesi yang daripada Pena Kodam ni, saya akan tunjuk cara-cara untuk mengakses menggunakan aplikasi smartphone. Alright. Kalau ke Sarawak boleh juga boleh. Daripada mini JKKN Sarawak boleh. Sebab dia adalah pengaksesan nationwide, seluruh Malaysia boleh akses. Okay.
Cik Sudirman, yang Cik Sudirman share tu bukan. Itu e-central. Bukan PNM Overdrive. Itu berbeza. Tak apa, jangan risau. Cik Sudirman, nanti saya akan tunjuk nanti. Untuk pengaksesan melalui smartphone. Okay. Alright, so saya sambung semula Cik Syamil, minta maaf. Assalamualaikum. Salam. Saya ada tanya ni. Saya Nurlela. Puan Cik Nurlela. Syamil, koleksi video kita masih tak ada lagi ya? Untuk koleksi video sudah ditamatkan. Puan. Oh. Maksudnya memang Overdrive tak keluarkan lagi? Takkan keluarkan. Sebab apa? Sebab video tu kita nak tengok kalau ikutkan statistik seluruh dunia lah. Video ni memang kurang kegunaan dia. Dan juga dia makan space sikit lah kat dalam dia punya koleksi. So maknanya dia tutup terus koleksi video. Kalau untuk PNM pula jumlah video hari tu kami dah gantikan dengan judul-judul lain lah. Judul-judul kami akan tambah. Kami sudah tambah dekat koleksi-koleksi e-book, audiobook dan lain-lain. Lagi satu, sebab saya pun masih lagi berkongsi tentang pusaka ni lah, walaupun saya dah berpindah ke Putrajaya ni kan. Semalam baru lepas habis satu training dengan warga emas Putrajaya. Okay. Lepas tu ada soalan lah. Adakah satu akaun kita ni boleh serentak dibuka di device yang lain? Boleh. Tak ada masalah. Maksudnya 3 device, 4 device pun tak ada masalah ya? Tak ada masalah, boleh. Oh, okey. Sebab apa? Untuk yang Overdrive ni, kita tak nak menyukarkan pengguna. Kita nak menggalakkan lagi orang gunakan Overdrive ni dan lebih banyak orang baca buku dalam Overdrive ni. So sebab tu kita lebih memudahkan pengguna lah. Okey, terima kasih. Semoga terus berjaya Overdrive insyaAllah. InsyaAllah. Okay, ada soalan lagi daripada Puan Rahil. Saya akan jawab lagi 3 soalan. Nanti kita akan sambung balik. Daripada nama-nama? Daripada Nur Rohaila. Tempoh pinjaman bukan 10 hari 7 hari. Tempoh pinjam masih 10 hari termasuk perjalanan. Puan Mini, kita semua online kita tak ada kita tak ada buku fizikal. So maknanya 7 hari tu memang semua tempoh ni 7 hari saja. Semua kita baca buku koleksi digital saja. Daripada Nur Rohaila koleksi bahasa Melayu ada. Boleh tengok dekat home. Scroll ke bawah sikit kita ada dah buat satu banner untuk koleksi bahasa Melayu. Okey. Puan Nur Rohaila, daripada Cik Abdul Muttalib. Lepas daftar keluar bagaimana lihat semula baca buku yang dipinjam, kena daftar balik guna ID yang sama ke? Betul. Kalau kita, contohlah kalau kita guna library card number, kita ambil PNM 999. So maknanya kalau kita dah pinjam menggunakan ID tu, kalau kita nak tengok balik buku tu, kita kena guna library card yang sama, PNM 999 tu juga. Sebab tu saya galakkan menggunakan U-Pustaka account, tak menggunakan library card. Sebab selalunya kalau guna library card dia terlupa library card apa yang dia guna. Dan satu lagi kalau untuk menggunakan menggunakan browser lah, tapi kalau menggunakan Libby ataupun menggunakan aplikasi smartphone itu lebih mudah lah. Sebab apa? Kalau kita guna library card ke, kalau kita guna U-Pustaka ke, dia kan auto remember. Maknanya macam contoh kita kalau kita sign in menggunakan library card number PNM 123. So dia akan ingat terus kat dalam kita punya device library card tersebut. Okay, alright. So saya sambung so nanti dalam novel tiada dalam bahasa Melayu. Novel ada Okay, so maknanya ramai yang tanya bahasa Melayu. Okay, so kat sini Okay, bila scroll ke bawah, kita ada buku-buku bahasa Melayu, terbaik Melayu lah. Ini adalah
antara buku fiction atau buku novel yang ada lah dekat dalam Planet Overdrive ni. Okay, so kita, ataupun nak senang kita boleh pergi ke, kita klik search, klik advance. So kat sini format, okay, format biar kita ambil subjek. Sekejap. Okay, kita ambil language kita cari Malay. Okay, kita cari Malay dan audience kat sini. Nah. Okay, so kita cari yang subjek yang fiction lah. Okay, kita cari subjek fiction. Alright, so kita tekan search. So kat sini ni adalah antara novel yang ada, tapi tak banyak lah, ada dalam 240 judul sahaja. Tapi saya rasa dah memadai lah. Okay, so kat sini boleh nanti semua mohon tengoklah. Tapi kalau nak ikutkan, kalau kita punya koleksi bahasa Inggeris, koleksi English memang kita dah masukkan buku-buku yang terpopular antarabangsa lah. Alright. Okay, so sambung balik saya pun dah tak ingat tadi. So sambung balik audiobook. Okay, so untuk audiobook ni dia berbeza dengan ni lah, berbeza dengan e-book. Sebab apa? Untuk audiobook ni dia tak ada perkataan, dia hanya ada suara sahaja. Okay, so kat sini saya akan cuba ambil tutup suara dia. Alright, so borrow. Okay, listen now. So kat sini ni listen now. Dia bukan read now dia berbeza. Dia listen now. So klik play saja dan dia terus bacakan untuk kita. So kat sini kita ada setting untuk kita nak lajukan sikit dia punya percakapan ke, nak slowkan. Kita siasat kita lah. Alright. So kat sini pun kita ada function bookmark. So contoh kalau kita dah baca dalam minit yang ke-10. Contoh minit ke-10 kita dah baca sampai minit 10, kita boleh bookmark. Dan juga kalau kita next, kita nak buka balik, kita boleh tengok kat sini, kita tengok senarai yang kita dah bookmark, kita dah sambung balik dekat bahagian mana yang kita dah dengar tu. So maknanya dia dah lebih mudah lah untuk kita tak perlu nak ulang balik buku, nak cari balik. Okay. Alright. Okay. Saya rasa itu sajalah untuk bahagian mengakses Planet Overdrive melalui browser. Okay. So saya akan tunjuk melalui aplikasi smartphone yang kita panggil Libby. Okay, so sementara tu mohon semua untuk download kalau ada phone Android ataupun Apple, boleh download dulu Libby. Okay, download dulu aplikasi Libby. Dia kecil saja, dia punya size, jangan risau, kecil saja. Saya rasa tak sampai 10 megabyte. Dia kecil saja tapi function sangat banyak. Okay, sebentar tu saya ada soalan kita akan jawab soalan. Okay. Daripada rujukan Pahang Library. Okay, dalam ada button back tak? Button back tu kalau untuk browser memang ada lah. Dekat atas ni button back. Ni button back dia. Maknanya kalau untuk baca ke, kalau untuk sedang baca pun kita boleh back saja. Senang saja dia ada button back kalau kita menggunakan ke atas kita punya browser. Siapa lagi Okey, download itu kita boleh baca offline.
Okey, daripada Puan Noralia Harun. Okey. Kalau untuk browser, saya tak galakkan untuk download walaupun ada function download. Okey, so jadi saya buka. Saya akan buka satu contoh. Okey, saya tekan borong. Alright, kat sini ada satu button download EPUB ebook. Okey. So saya tak galakkan download EPUB ebook sebab kita memerlukan third party software iaitu Adobe Digital Edition. So kalau boleh tak perlu download ebook ni, just read out in browser saja. Sebab saya percaya semua internet sekarang kita tak macam dululah. Kalau baca dulu kita perlulah download EPUB ni. Tapi kalau kita read out in browser ni lebih senang lah, lebih apa kata, lebih pantas. Alright. Tetapi kalau nak menggunakan untuk penggunaan secara offline, boleh download aplikasi tadi. Cuba download dulu kan. Aplikasi Libby ni nanti saya akan tunjuk dia punya function untuk download, untuk baca secara offline. Okay. Alright. So okay, saya akan tunjuk sekejap. Okay, alright. So kat sini saya ada share screen untuk Tak nampak lah Cik Syamil. Tak nampak? Okey. Baru sampai. Baru je. Ada? Okey. Alright. Ada. So untuk Libby, dia akan sama macam ni lah. Once kita dah download, kalau kita first pengguna pengguna baru, dia akan appear macam ni. So kita tak perlu nak visit newsstand ni. Tak perlu visit newsstand ni, kita skip saja. Alright, so kat sini okay, so kat sini dia akan tanya kita sama ada kita dah ada library ke belum. Kita just type search for a library dan boleh search National Library of Malaysia. Search National Library of Malaysia. Jangan bukan Perpustakaan Negara Malaysia, nanti dia tak jumpa. Dia spesifik sikit untuk yang ni. Kena search National Library of Malaysia, ataupun kalau malas sangat boleh type Malaysia. Nanti akan appear kat sini National Library of Malaysia. And then klik saja National Library of Malaysia. Dan sign in dah. Boleh sign in. Sign in macam biasalah, sama ada menggunakan pustaka account ataupun menggunakan library card number. Macam saya cakap tadi, kalau menggunakan library card number, dia akan sign out kita lah. Dia akan terus, selagi kita menggunakan device tu, selagi kita tak format handphone, dia akan sentiasa sign in untuk kita. Dia tak akan sign out secara automatik. Okay, so kat sini saya akan PNM 633, sign in. So next tekan next. Alright, so tekan back lah. Okay. So kat sini ada beberapa button. Kat sini search. Search untuk kita apa-apa judul lah. Kat sini ada untuk paparan hadapan, untuk PNN Overdrive dalam aplikasi smartphone. Dan juga ini adalah menu. Maknanya kalau kita nak tambah level, contohlah kalau kita ada pengguna
library lain yang ada level overdraft, so kita boleh tambah dekat sini, dan juga kita boleh tambah library card lah, manage card dan juga chef ni adalah buku-buku yang kita sedang pinjam. Okay, alright, so saya akan bagi contoh satu, saya akan pinjam satu buku kat sini. Okay, saya akan ambil buku ni lah. Okay, ambil buku open carry. Okay, saya tekan borrow. Okay, saya harap ada, sekarang ni ada dalam 501 mata mana saya harap semua boleh bersama dengan saya sampai penghujung sebab saya ada 10 hadiah untuk diberikan kepada kesemua pemenang yang akan jawab soalan tu nanti. So mungkin untuk kali ni soalan dia agak sukar sikit lah daripada sebelum-sebelum ni. Okay, sebab apa? Sebab kalau bukan sukar lah, maknanya kalau soalan tu kita perlu pergi balik dekat pen overdraft tu untuk kita access balik. Okay, so kat sini. Alright, so kat sini untuk yang buku-buku ni semua. Okay, so untuk kalau kita menggunakan smartphone, semua buku-buku yang kita pinjam dia akan download secara automatik. So kat button tepi ni akan dia tunjuklah status untuk download. Okay, so bila dia dah download, maknanya kalau kita pergi, kita tutup tak ada internet ke, kalau kita pergi tempat-tempat yang tak ada internet ke, kita still boleh access, kita boleh buka aplikasi Libby dan juga kita boleh access ke semua buku-buku yang kita sudah dipinjam. Kita boleh access buku yang sudah dipinjam saja so maknanya kita boleh buat bacaan secara offline kat situ. Okay, so dia punya access dia sama saja, mudah saja. Okay, so untuk Libby saya rasa simple saja. So semua koleksi yang sama dengan pen overdraft yang melalui browser semua kita ada. Semua sama saja. Buku Melayu, comics, audiobook, magazine kita ada. Okay, cuma dia punya paparan ataupun UI sahaja yang berbeza lah dengan browser. Okay, so saya akan stop sharing ni, saya akan pergi balik dekat pen overdraft. Cik Syamil. Ya. Saya berperasan dekat Libby ni ada penambahbaikan ya. Macam dia buat profile kat kita. So kita boleh tengok buku ni dah berapa lama kita pinjam ataupun kita dah mula baca berapa lama kan. Sebelum ni macam tak perasan pun ada yang ni. Itu function yang baru jugalah. Tapi tak baru sangat pun, dah lama sebenarnya. Tapi tak perasan itu pula. Jadi dia lebih user friendly lah lagi sekarang ni. Betul. Nanti kita boleh tengoklah dekat, sebab sekarang ni ikutkan kita akan untuk aplikasi Libby ni dia naik taraf dari semasa ke semasa. Okay, terima kasih Pak Lela untuk bantu saya untuk highlight. Nanti boleh tengoklah dekat aplikasi Libby. LIBBY dia punya PSSI sangat-sangat mudah dan juga kita boleh baca secara offline. Okay. Alright, so saya akan pergi balik dekat bahagian pen overdraft secara browser sebab ada beberapa lagi yang saya belum cover sebelum kita move to quiz. Okay. Alright, so untuk ini untuk my account macam saya cakap tadi, kat sini ada bahagian hold. Alright, so bahagian hold maknanya buku-buku yang kita tak dapat dipinjam disebabkan buku-buku tersebut sudah sedang dipinjam oleh orang lain. So saya akan tunjuk macam mana kita nak holdkan buku tu. Saya akan pergi ke Recently Add. Saya akan pergi ke Recently Add dan cari buku yang sedang dipinjam oleh orang lain lah. Kat sini tak ada. Nak beli komik.
komik. Okay. Okey, untuk buku yang sedang dipinjam dia akan tulis sekejap. Alright, okay. Ini adalah buku-buku yang sedang dipinjam oleh pengguna-pengguna yang lain lah. Dia akan tulis kat sini waitlist, maknanya buku ni sedang dipinjam oleh orang lain. Tetapi kita boleh apa pun kita boleh hold ataupun kita reserve buku ni, tapi kita akan panggil hold lah, maknanya kita pegang buku ni selepas buku ni dah dipulangkan ke library semula nanti. So kalau kita nak hold, kita tekan place a hold dan kita masukkan email address kita. Okay, kita masukkan email address kita dan nanti overdraft sendiri akan email kepada pengguna tuan-tuan dan puan-puan yang mengatakan buku ini sedang tersedia untuk dipinjam. Tapi dia tak automatic pinjam. Sebab apa? Takut kita tak perasan nanti buku ni tiba-tiba pinjam ke dalam akaun kita. Dia tak automatic pinjam tetapi dia akan notify kita melalui email yang buku ni dah tersedia untuk dipinjam. Okay. Alright, so bila kita boleh hold seberapa banyak yang kita nak dan juga kalau kita nak tengok buku-buku yang kita hold, kita pergi ke klik hold ni, nanti ke semua buku-buku yang kita pinjam kita hold tu ada kat sini lah. Alright. Okay, so kalau untuk next adalah wishlist. Okay, wishlist maksudnya buku tu kita macam add to cart lah. Maksudnya add to cart, maknanya buku tu kita tak nak pinjam buat masa ni tapi untuk next, untuk bacaan di masa hadapan nanti. Cara untuk menggunakan wishlist tu kita just klik button kat sini, nampak? Button wishlist kat sini yang kecil ni. Kita tekan sini dan terus masuk ke bahagian wishlist kita. Kecuali magazine lah, magazine sebab magazine ni buku yang tersedia sentiasa. So tak adalah button untuk place a hold ataupun button wishlist, tak ada di situ. Tetapi kalau koleksi-koleksi lain adalah kat sini pun ada e-book, ada kita boleh add to wishlist. Okay. Alright, so next adalah kat sini adalah history. Okay, history ni adalah dia akan tunjuk list-list buku yang kita dah pinjam sebelum ni. Untuk akaun ni sudah meminjam lebih 41 buku untuk akaun ni saja. Dia akan tunjuk kat sini loan pada berapa bulan kita pinjam buku ni. Dia akan tunjuklah ke semua sejarah-sejarah buku yang kita dah pinjam sebelum-sebelum ni. Okay, so kita tengok kan last kali daripada start pada 2019 dia ada pinjam Game of Thrones. So macam tu lah, okay. Okay, tu setting ni ini tak ada apalah, ini tak ada apa sangat. Itulah yang function ni antara function yang agak baik lah, yang sangat membantu kita dalam mengakses panel overdrive ni dan lebih memudahkan kita. Walaupun nampak macam complicated tapi sebenarnya tak complicated pun. Kalau tak nak guna function pun tu tak apa. Just login dan kita terus pinjam saja buku-buku yang kita nak baca. Okay. Alright, so saya rasa saya dah cover semua. Sebelum saya move to quiz, ada soalan tak? Saya akan tunggu soalan dulu Okay, ada soalan tak? Cik Syamil, dalam bila kita guna dekat Libby, dekat mana untuk kita buat wish list tu? Okay, untuk wish list dekat Libby Sekejap. Okay. Saya rasa dekat Libby dia tak ada function lagi tu lah saya rasa.
Oh, sama dengan yang place Ah, ah, ah. on tu pun ada. Ya, ya betul. Kedua-dua fase tu dia belum ada lagi kat dalam Libby. Kalau untuk Libby dia ada hanya untuk borrow sahaja. Itu je button yang ada kan? Betul, betul. Hmm. Kejap Maksudnya kalau nak buat place on hold tu kena buat dekat PC ataupun laptop lah. Alright, okay, sorry. Dekat dekat untuk Libby dia Dekat ada text. dia ada dekat tab. Yes. Dia ada dekat tab ataupun dekat kalau kita tengok kalau kita search buku-buku yang tak tersedia, dia kat sini dia ada tulis notify me. So maknanya kita akan dapat notify melalui aplikasi lah. Kalau untuk place a hold ada, tapi untuk wishlist tu dia belum ada lagi. Ataupun kita masukkan tag tu kita boleh buat tag sendirilah. Maknanya kita buat senarai tag kita yang kita nak pinjam untuk masa hadapan. Tapi dia berbeza sikit lah. Tapi kalau boleh, kalau untuk wishlist dan juga place a hold ni kita buat melalui browser. Tapi kalau untuk yang pembacaan yang lebih mudah dan juga kalau kita nak buat bacaan offline, lebih baik kita menggunakan Libby. Macam tu lah. So ada yang selesa guna aplikasi smartphone, ada yang selesa guna browser, itu atas kita sendirilah tengok yang mana. Okay, baik. Terima kasih. Okay, sama. Alright, so daripada Cik Nur Amani daripada ILKKM Sungai Buloh. Okay, berapa buku boleh hold? Kita boleh hold seberapa banyak yang kita boleh, yang kita nak. Dia tak ada limit lah kalau untuk hold. Okay. Alright, so saya rasa dah tak ada soalan kot. So kalau semua dah ready untuk quiz, boleh tak kalau minta semua type sikit ready dekat bahagian chat. Saya nak tengok sikit berapa ramai yang sudah ready. Kalau ramai yang belum ready. Ya, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Rupanya 500 mata mandang ni sedang betul-betul orang kata menghayati untuk training ni. Betul-betul fokus. Alhamdulillah, saya rasa agak sengit sikit lah untuk quiz kali ni. Walaupun soalan saya rasa soalan yang paling susah yang saya pernah buat sebelum ni. Okey, so saya akan start sharing. Saya akan buka soalan. Okey, untuk hadiah, untuk kali ni hadiah saya akan bagi Grab e-wallet dan juga kita akan pilih 9 pemenang yang bernilai RM20 dan satu pemenang utama lah yang bernilai RM50 Grab e-wallet. Untuk Grab e-wallet tu nanti saya akan bagi nombor telefon saja, so minta pemenang screenshot dan juga WhatsApp kepada nombor yang diberi nanti. Okey, so dah ready So okey. Ada kereta tak ada Cik Sulaiman? Tak ada kereta. Kita bagi Grab e-wallet saja. Okey, kebanyakan soalan nanti saya memerlukan tuan-tuan dan puan untuk akses semula dekat bahagian ke PNL Overdrive. Kalau boleh menggunakan PNL Overdrive lah, lebih cepat. Kalau guna Libby nanti mungkin sedikit lambat lah. So saya suggestkan menggunakan PNL Overdrive, menggunakan browser untuk mencari jawapan yang saya akan tanya nanti. Alright, so okay, so saya akan start untuk soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama. Okey, soalan pertama. Berikan contoh koleksi komik daripada penerbit Dark Horse Comics. Okey, daripada Dark Horse Comics. Okey. Daripada publisher nama
Nama publisher tu adalah Dark Horse Comics. Saya nak judul, satu judul daripada Dark Horse Comics. Okey, ada yang jawab. Amy boleh tengok jawapan tak? Saya rasa yang daripada yang jawab Superman. Betul? Okey. Yang jawab Superman tu saya rasa Alright, so daripada kita tak boleh nak tag Okey. So kita pemenangnya adalah, so buka jawapan Alright. So kita ada pemenang daripada apa tadi? Nurul Aini binti Ramli BT. Okey untuk soalan pertama Yay, thank you. daripada Nurul Aini binti Ramli minta memohon untuk screenshot. Okey, screenshot bahagian chat dan mengatakan yang anda adalah pemenang Amy minta tolong type nama dia, nama pemenang Nurul Aini. Saya punya Amy nanti akan tolong type nama pemenang dan juga minta chat Amy untuk screenshot dan WhatsApp ke nombor ni 019696894. Okey, so tahniah kepada Cik Nurul Aini untuk memenangi Grade e-wallet bernilai RM20 so macam tu je saja kebanyakan soalan untuk kali ni. So kena cepatlah. Cara dia senang saja. Untuk type saja Dark Horse Comics ni dekat bahagian search tu. Nanti dia akan tunjuklah publisher yang daripada Dark Horse Comics tu. Dia akan sebenarnya banyaklah. Apa Stranger Things, Hellboy, Superman, semua dan lain-lain. Okay. Alright, so next. So kita akan pergi ke next. Okay. Alright, berapa judulkah koleksi bahasa Melayu daripada penerbit UMT? Sama juga. Macam tadi berapa judulkah koleksi bahasa Melayu daripada penerbit UMT? Okey, kita dah ada pemenang. Belum ada pemenang kat sini koleksi bahasa Melayu sekejap lagi saya akan tunjuklah cara-cara untuk tengok jawapan dia. Rasa dah ada pemenang. Minta tolong admin type Okey, pemenang soalan kedua perpustakaan APRM Perpustakaan APRM, betul ke? Saya cek Okey, betul, perpustakaan APRM. Okey, perpustakaan APRM minta tolong kejap jawapannya adalah 80. Okey, so kata contohlah saya akan tunjuk terus cara nak access. Saya akan tunjuk terus cara macam mana nak tengok jawapan dia. Alright, saya akan tunjuk. Okey, caranya macam ni, senang saja. Okey, so kita cari penerbit UMT. Penerbit UMT, search saja. Dan juga kita tukarkan language kat bawah ni ke bahasa Melayu, Malay. Kat sini 80 lah. 80. Maknanya kat sini jawapan dia 80. Okay. Alright, so tahniah kepada perpustakaan APRM Perpustakaan APRM untuk soalan yang kedua. Nanti minta tolong screenshot bahagian chat tadi yang mengatakan anda pemenang dan WhatsApp kepada saya 019696894. Nanti saya akan bagi link untuk
Saya akan bagi cara-cara untuk dapatkan Grab Pay RM20 lah di wallet. Alright. Okay, so next. Okay, soalan ketiga. Bagi majalah National Geographic, siri bilakah yang paling akhir yang dapat diakses di PDF Overdrive? Ni majalah. Saya ada tunjuk jadi cara untuk nak tengok back issue. So cepat kan? Siapa yang cepat? Maksudnya ni mudah lah kalau siapa yang fokus untuk saya rasa macam soalan saya salah lah. Okey, silap. Okey, saya rasa bukan paling akhir. Saya tukar maaf siri bila yang paling awal. Yang paling awal. Yang paling awal Maaf. Yang paling awal. Maknanya yang paling lama lah. Yang paling lama. Yang kita boleh access daripada back issues. Untuk majalah judul National Geographic. Edwin boleh tengok tak? Pernah. Boleh? Rasa kita dah ada pemenang lah sini. Kalau boleh bagi yang detail lah. Bagi yang detail. Sekejap kita punya admin sedang buat pemilihan pemenang. Okey, pemenang soal ketiga. Oh, kita ada pemenang yang sama Nurul Aini binti Ramli. Okey, jawapan ni adalah isu 1 November 2020. Okey, so kita tengok jawapan dia macam mana kita nak access. Okey, cara nak tengok dia. Okey, kita pergi ke National Geographic punya majalah judul. Okey, pergi ke National Geographic. Maaf tadi punya soalan dia soalan salah. Okey, tapi saya so kita pergi log more. Tadi sebenarnya saya dah tunjuk cara-cara untuk access. So maknanya kat sini November 1, 2020. Okey, November 1, 2020. Yang paling awal, yang paling saya pun tak tahu dia punya term nak guna paling akhir ke. Kalau ikutkan macam kefahaman saya paling akhir yang boleh access maknanya yang paling lama lah. Tapi kalau ikutkan paling awal pun betul juga sebenarnya. Okey, so jawapan dia adalah 1 November 2020. Okey, alright. Okey, tahniah kepada Puan
apa Noraini Pak Noraini. Nanti minta tolong screenshot dan juga kalau dan juga nanti WhatsApp kepada saya. Tapi kalau boleh Puan Noraini bagi Okay, chat thank kat you, orang Dan. lain bagi chat kat orang lain share orang lain. Baiklah. Okay, alright. Sebenarnya tak ada masalah pun. Boleh je nak jawab lagi. Sebab kan Puan Noraini yang paling fokus tadi. So dia boleh jawab kesemua soalan yang susah yang saya bagi ni. Alright. Okay, so next. Soalan keempat. Soalan keempat. Okay, berikan satu judul majalah daripada subjek Lazari. Ataupun dalam bahasa Melayu ni mewah. Sebab kita ada subjek mewah, subjek daripada subjek untuk Lazari ni. Alright, okay. So bagikan satu jawapan yang paling tepat dan pantas Ini minta tolong cari senang saja. Pergi ke bahagian majalah dan cari. Dah ada? Oh, maknanya cepatlah dia dapat. Lazari. Daripada pemenang dia siapa? Dah type dah. Okay, pemenang soalan keempat. Daripada Fatin Najihah binti Muhammad Noor daripada Penang Library Kita tahniah kepada Cik Fatin Najihah Alright, so jawapannya adalah dia ada dua saja. Crown Malaysia ataupun Miss Yuno HK. Dia jawab apa tadi? Crown Malaysia. Okay, cantik. So maknanya jawapannya adalah Crown Malaysia, bukan Crown Dia judul macam tersebut adalah Crown Malaysia. Okay, so tahniah kepada Cik Fatin. Minta tolong screenshot di bahagian jawapan yang mengatakan anda adalah pemenang dan mohon untuk WhatsApp kepada saya nombor ni 019-98-964 untuk claim Grab e-wallet RM20. So kalau tak WhatsApp nanti saya agak burn saya agak burn. So mohon nanti WhatsApp kepada saya 019-98-964. Alright. Okay, so kita dah ada 4 soalan, kita ada 6 lagi soalan So siapa yang terlepas, siapa yang tak dapat jawab tadi, jangan risau, kita ada lagi 6 soalan 6 soalan. So kalau ada rezeki adalah nanti, insyaAllah. Alright, soalan ke-5. Okay, berikan satu judul daripada most popular audiobook. Berikan satu judul daripada most popular audiobook. Ni senang je. Senang saja Okay. Dah pemenang ke? Most popular audiobook dia audiobook, dia bukannya e-book, dia bukannya e-magazine. Dia adalah audiobook. Alright. Mulan Dracula. Terus saya pun tak tahu lagi jawapan dia. Apa? Saya serah kepada admin lah untuk pemenang. Ada? Okay. So, pemenang untuk soalan yang kelima adalah daripada Cik Muhammad Ridwan bin Samsudin, Arkib. Daripada Arkib kita lihat Cik Muhammad Ridwan. Cik Muhammad Ridwan jawab apa tadi? Jawab Pratt and Prejudice. Okay. Alright, so untuk kita tahu jawapan dia, saya akan tunjuk bagi yang macam mana, yang tak tahu, tengok ramai yang type, tak tahu macam mana dia dapat dia, saya akan tunjuk cara dia. Okay, untuk nak tahu jawapan dia, so kita pergi ke Pen Overdrive. Okay, so kita klik ke sini kita klik ke collection. Kat sini pun dah ada tulis most popular audiobook di bahagian audiobook ni. Klik saja kat sini.
Dan terus akan dapat jawapan lah. Kat sini banyak. Kat sini ada 1000 jawapan kat sini. Tapi Cik Ridwan tadi dia jawab Pride and Prejudice. Dia ambil yang paling awal sekali. Dracula pun betul sebenarnya. So yang paling awal ni betul ke Pride and Prejudice? Tak apalah, kita punya admin pun dah pilih. Alright. Okay, so tanya kepada Cik Ridwan, nanti minta mohon untuk screenshot yang mengatakan daripada admin yang mengatakan ada bawah nanam, minta tolong WhatsApp kepada saya. Minta WhatsApp kepada nombor yang diberi, screenshot untuk bahagian di bahagian chat. Okay, so kat sini lah home collection most popular audiobook. Okay, tanya pada Cik Ridwan. So kita pergi ke jawapan, soalan nombor 6. Kita ada 5 lagi, jangan risau, kita ada 5 lagi. Alright, kita ada 5 lagi. Okay, berikan satu judul fiction daripada subjek horror. Daripada subjek seram. Apa judul daripada fiction? Daripada buku judul fiction yang dalam kategori subjek horror. Kita sikit dekat bahagian ada ke? Bila soalan-soalan yang mempunyai banyak jawapan macam ni mungkin menyukarkan admin lah untuk mencari pemenang. Tapi jangan risau, admin kita dia dah hafal semua judul di dalam OverDrive. So dia tahulah mana satu yang betul, mana satu yang subjek dia. Okay, so kita dah pemenang ke? Okay, kita sudah ada pemenang Kita sudah ada pemenang. Okay, pemenang soalan yang ke-6 adalah Zainatul Azura Nuraini. Okay, Puan Zainatul Azura Nuraini. Dia jawab apa tadi Puan Zainatul? Dracula. Okay, so betul jawapan daripada Puan Zainatul Azura Nuraini, jawapannya adalah Dracula. Okay, so saya tunjuk lah macam biasa saya akan tunjuk cara-cara macam mana nak tahu subjek horror tu. Okay. So insyaAllah sempat sebelum ke-12 saya akan habiskan sesi ni Okay, so macam mana nak pergi? Okay, pergi ke bahagian subjek. Ambil saja format ni. Okay, ni bahagian fiction bahagian novel fiction. Okay, dan klik saja horror. Kat sini pun ada horror, tekan saja di situ. Dekat situ adalah semua buku-buku fiction yang ada yang berkaitan dengan horror. So tadi buat tu jawab adalah Dracula. So jawapan dia betul lah. Okay. Alright. So next. Okay, kita sebenarnya soalan-soalan ni kita tak terbuka kepada staff-staff library ataupun yang bekerja dengan library sajalah. Kita terbuka kepada kesemua peserta kita pada hari ini. Sebab saya tahu mungkin ada yang bukan daripada bahagian library, ada yang daripada yang bekerja tempat lain lah. Maknanya dia nak tahu macam cara untuk mengakses OverDrive. So maknanya kalau untuk kita bagi penghargaan, dia juga boleh jawab soalan-soalan pada hari ini. Cuma tu lah, kena cepat sikit lah. Okay, alright, so macam ni lah. Okay, so Cik apa tadi? Puan apa tadi? Pemenang
Pozanatul Pozanatul. WhatsApp ni. Nombor-nombor yang dia beri ni. 019 6968 94. Ini nombor dia. Okay. Tak apa, ambil je gambar ataupun screenshot saja nombor dia. Nanti boleh WhatsApp je terus kat nombor ni. Okay. Alright, so next. Soalan ke-7. Kita ada 7, 8, 9, 10. Kita ada 4 lagi soalan. Okay. So harap ada rezeki kita lah pada hari ni. Okay, berikan kedua cara untuk log masuk ke panel overdraft atau DB. Dia ada 2 cara. Maknanya bila kita sign in tu dia ada 2 method, 2 cara. Sebelum kita log in tu, sebelum kita log masuk. Berikan saya kedua-dua method ataupun kedua-dua cara untuk log masuk ke panel overdraft. Okay. Kita dah ada jawapan ke? Kita ada, okay. Alhamdulillah, ramai. Kita seharap Amy akan pilih yang jawab kedua-duanya sekali. Yang jawab kedua-duanya sekali. Kita tak nak salah satu, kita nak kedua-duanya sekali. Alright, Puan. Okay, dah ada jawapan. Dah ada pemenang. Alright, okay, pemenang soalan ke-7. Pemenang soalan yang ke-7 adalah mana tadi? Okay, Cik Maligai, anak perempuan Karuna Murti daripada IL KKM Johor Bahru. Tahniah kepada Cik Maligai. Alright, so jawapannya adalah menggunakan akaun Jepusaka ataupun berikan number. Itu adalah dua cara untuk kita log masuk ke PNN Overdrive. Okey, tahniah kepada Cik Maligai sebab fokus dengan kita punya latihan pada hari ini. Okey. Alright, so tanpa membuang masa saya akan pergi ke soalan ke nombor 8 Soalan nombor 8, ready Apakah fungsi history di pangkalan data overdrive? Ni saya ada tunjuk macam last tadi saya tunjuk. Apakah fungsi history? Okay, type saja tak perlu jawab menggunakan suara, type saja. Okay, type saja type saja apa fungsi history. Kalau boleh ambil yang admin ambil jawapan yang paling detail dan paling tepat lah. Yang paling detail lah kalau boleh. Sebab bila detail tu maknanya dia faham lah apa yang dia ajar tadi. Saya tahu semua yang 500 semata-mata ini fokus, sangat-sangat fokus daripada awal, daripada pukul 10 sampai sekarang. Okey, dah ada pemenang. Okay, dah ada. Okey, kita ada pemenang. Alright. Okey, pemenang soalan yang ke-8 Muhammad Zabri Azhari. Okey, Muhammad Zabri Azhari Okey, saya harap Cik Muhammad Zabri Azhari. Okey, so jawapannya adalah untuk melihat sejarah peminjaman. So kalau type sejarah peminjaman pun itu dah tepat lah sebenarnya. Dah okey dah. Tapi sebab dia cepat tadi, so admin ambil yang tu lah. So bukan saya buat pemilihan. Saya serahkan kesemuanya kepada admin. Admin kita pada hari ini, iaitu Cik Adam namanya. Okey so Cik Zabri minta tolong WhatsApp screenshot di bahagian chat yang mengatakan anda adalah pemenang dan mohon
untuk WhatsApp kepada saya nombor yang tertera di skrin sekarang. Okey dah ni Cik Zabri ada respon ada. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah kepada pemenang. Alright, soalan ke-8. So kita ada 2 lagi. Ada 2. Mungkin siapa-siapa yang dah cuba jawab tapi masih belum menang. Mungkin rezeki anda untuk memenangi jawapan soalan yang orang panggil grand prize yang berharga RM50. Mungkin kalau ada rezeki adalah kita pada hari ini. Okey, soalan yang ke-9. Okey, jika pengguna bukan seorang rakyat Malaysia, bolehkah beliau berdaftar dan menjadi ahli pusaka? Ni senang je. Ni berkaitan dengan pusaka pula. Okey, saya spekkan satu soalan yang berkaitan dengan pusaka. Boleh tak contohlah kalau dia rakyat daripada Bangladesh tapi dia nak guna pen overdrive ataupun nak menggunakan, nak menjadi ahli pusaka. Boleh ataupun tidak, tu je jawapannya. Dah ada Okey, pemenang. Nama dia? Dah ada? Okey. Alright, pemenang soalan ke-9 adalah Nur Atirah binti Yusof daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Cik Nur Atirah binti Yusof. Cik Nur Atirah ni daripada bahagian mana Dia type sikit Cik Nur Atirah. Mungkin saya tak pernah berurusan dengan Cik Nur Atirah sebelum ni. Oh, sister. Okey, dia macam marah. Oh, patutlah bagi rakan sister. Sister selalunya dia jarang lah dengan user, dengan vendor. Dia dalam office je. Okey, tahniah kepada Cik Nur Atirah. Yeah, finally. Alhamdulillah, rezeki. Ada juga rezeki pada hari ni Cik Nur Atirah minta tolong nanti WhatsApp. WhatsApp kepada saya nombor tertera. Dan juga beserta screenshot di bahagian jawapan yang mengatakan anda adalah pemenang soalan yang nombor 9. Okay Alright. Okay, so yang ditunggu soalan grand prize kita pada hari ini pemenang utama. Kita akan nak cari pemenang utama. Soalan ni yang paling susah lah. So kena ready lah. Okay. Soalan yang paling susah yang saya pernah buat selama ni. Okay, so dah ready semua? Dah ready So ada lagi ke? Ada lagi peserta sekarang ni? Oh, ada lagi 400 lebih. Oh, masih menunggu Alhamdulillah. Okay, so soalan yang ke-10 soalan terakhir kita yang bernilai RM50 Grab e-wallet. Okay. So Grab e-wallet ni semua kita bukan sahaja kita boleh beli Grab food ke ataupun kita gunakan Grab car ke, bukan itu saja Okey, Grab Pay ni kita boleh guna dekat 7E, kita boleh pergi ke pasar raya untuk buat pembayaran. Sebab dia e-wallet maknanya dia boleh guna dengan dekat mana-mana merchandise yang ada Grab Pay. Okey. Alright. Okay, so soalan yang ke-10 Okay, soalan yang ke-10. Okay, berapakah jumlah bayaran dikenakan jika seseorang itu terlewat berbuat pemulangan bahan bacaan melalui pen overdrive? Berapa ringgit? Berapa ringgit yang kita perlu bayar? Dan berapa ringgit yang kita kena charge jika seseorang tu dia terlewat buat pemulangan melalui PNL overdrive. Okay, right. Ini soalan KPKK sebenarnya. Kalau selalunya kalau kita nak ambil SMPTD, SPA, inilah antara soalannya. Dia macam memutar belikkan sebenarnya. Alright, so kita dah ada pemenang ke? Ui, cepatnya. Saya rasa ni soalan paling susah lah saya buat ni. Ya Allah. Ada je? Mana jawapan dia? Mana pemenang ni? Awak?
Ada. Allah. Okey, so kita dah menang. Okey, pemenang adalah Cik Suhaili. Beti Cik Muhammad Syukri, dia PhD. Okey, Cik Suhaili. PhD ni apa Perpustakaan apa Cik Suhaili, PhD ni perpustakaan apa Politeknik Hulu Terengganu. Oh, okey. Alhamdulillah. Alright, so nanti minta mohon untuk screenshot bahagian chat dan juga minta WhatsApp kepada saya 019 698 964. So maknanya saya mohon ke semua ke-10 pemenang tadi mohon WhatsApp kepada saya. Kalau boleh hari ni lah terus WhatsApp berserta dengan screenshot. So mana-mana yang tak dapat benar dah cuba tadi, saya harap boleh kita, jangan risau, kita tahun ni kita ada buat 2 kali. So kalau ada rezeki, kalau PLM ada jemput lagi, kita akan buat lagi. Kita akan tambah sesi kita dan kita akan tambah hadiahnya nantilah. Okay, so jangan risau, kita sentiasa ada. Dan juga saya harap yang kita yang saya dah terangkan daripada awal tadi. Okey, dan juga jika ada sebarang soalan boleh mengemukakan email di bahagian boleh tengok dekat bahagian Pustaka portal kat situ ada email yang boleh anda hantarkan jika ada sebarang soalan mengenai pustaka ataupun mengenai overdrive ke apa-apa soalan. Okey, nanti pihak saya akan cuba bantulah untuk jawab. Okey, so terima kasih semua. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini, meluangkan masa selama hampir 2 jam. Dan itu saja daripada saya. Dan saya serahkan semula kepada Puan Rosmaini untuk next slot pula ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Syamil. Tahniah kepada semua peserta yang telah memenangi ujian lah sebab dia dah belajar, dia kena uji dan diberikan hadiah. Tahniah kepada semua yang telah mencuba, jangan putus asa kepada yang tak menang sebab dia bukan kira kepantasan jari jemari tapi sama juga dengan bantuan internet. Kalau lain internet kita tak stabil juga lambat sampainya kan. Minta maaf hari ni ada masalah sikit di awal-awal dan tak boleh terima lebih daripada 500 orang. Saya Rosmaini Salihuddin wakil pihak bahagian sumber elektronik mewakili juga teman-teman saya yang lain di sini, Puan Siti Syafara, Puan Azlina dan beberapa yang lain daripada PNM. Mohon maaf ada apa-apa tersilap daripada mula sampai akhir, kesilapan kami yang tidak disengajakan. Dan minta maaf tak boleh menampung ramai-ramai dan cuba lagi mana yang tak berjaya pada hari ini, cuba lagi pada minggu hadapan bersama dengan pengalaman data yang lain. Teruskan bersama-sama kami pada permulaan Januari 2024. Syukur Alhamdulillah dengan semua yang telah hadir pada hari ini yang sama-sama menjayakan program hari ini yang sampai 501 orang. Satu pencapaian yang baik bersama perkenalan data overdrive hari ini bersama dengan Encik Syamil. Semoga ia berterusan sehingga ke hujung tahun nanti. Okey, dan itu sajalah daripada pihak kami dan jangan lupa minggu depan kami akan membuat jemputan seperti biasa untuk sama-sama menghadiri dan menyertai latihan perkenalan data yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih Kak Lila, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Nanti jumpa lagi. Terima kasih semua. Minggu depan minggu depan jangan lupa masing-masing boleh book time sama je. Khamis pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okey. InsyaAllah. Okay, save the date. Ya, save the date. Ready kan jari jemari semua-semua. Tak ada sijil ke?
Ya, Terima kasih Puan. Skill tak ada kan ke? sama-sama. Pigeon belum ada lagi Puan, minta maaf. Dan hari ni pun belum macam-macam masalahnya yang tak boleh kita tak boleh nak selesaikan kan. Awal-awal tadi dan ramai yang terkick daripada sesi ni. Minta maaf banyak-banyak dan ramai yang menanti kat luar, kami tak boleh nak add in, nak masukkan ke dalam. Tu skill tak ada lah maksudnya untuk sesi ni dan akan datang akan ada lah. Kami akan cuba Puan. Minta maaf hari ni tak dapat lagi. Sebab untuk Jangan serik. Jangan serik masing-masing. Okey, terima kasih. Sama, jumpa lagi. Bye. Putri Jannatun. Putri Jannatun. Okay. Sabanah ini Pak Lupa. Tak boleh. Saya cuba buka mesej salah. Buka untuk dia ni. Lebih senang. Okay. Section. Okay.